you nak orang respect you, you have to earn it lah. You pilih untuk jadi transgender ni, your own choice, fine. You cannot expect orang untuk terima you. Kau siapa nak suruh aku keluar? Hai, Assalamualaikum. Hai. Welcome back to podcast Membawang bersama Dr. Wina dan El Farah. Oh my god, kita lama tak jumpa. Oh my god. So, how are you? How are you? Oh, okay. Cerita pasal you dulu. Okay. Makin ni lah, makin glowing, makin slim, cantik. Mestilah kita pergi Sriwaja kot. Sriwaja jaga bukaan. Tiap minggu pergi. Ui, tak bingung. Kerap. So kalau nak glowing, pergi Sriwaja. Jangan pergi tempat lain. Okay. So how are you? Sekarang ni tengah busy sikit. Busy. Ada. You selalu busy. I nak ajak keluar ke, nak pergi mana-mana. Kita dah ada date kan minggu depan? Betul. Minggu depan kan date kita. Okay. Ada branch baru Sriwaja bakal dibuka di Shah Alam. Oh my God. Ni tempat yang memang demand tinggi. Ramai tanya bila nak buka dekat Shah Alam. Apa dia? Ramai tanya bila nak buka dekat Shah Alam. So akhirnya Section berapa tu? berdekatan dengan Jackal yang terbakar. Oh, Jackal yang terbakar. Section Sensasi. Section kejut. So, semoga Sriwaja tak terbakar. Tashwik. InsyaAllah bakal dibuka pada bulan Oktober nanti. Dan ada kelainan kali ni. Sriwaja branch dekat Shah Alam kali ni. Dia punya konsep dalam pun dia agak special sikit. Untunglah orang Shah Alam. Untung sangat. Dan opening dia pun lain daripada yang lain. Wow. Kawit. Okay. Dan juga lately ni banyak travel lah sebenarnya. Travel. Ya, travel to Melaka. Kita ada kelas bisnes bersama Ibu Hanim. Wow, best je. Oh my god. Idola. Idola El Farah. Yes, Yelah, right. saya pun idolakan Ibu Hanim. I For think me, she's semua a very strong strong character. character Muslimah as a mother, as a wife, As a businesswoman. as a businesswoman. Yelah, as a business coach, kan, business mentor. So dia memang, I think dia reflect the empower woman punya She's karakter. the ultimate empowered woman punya image. Kan? Ya, betul. So respect lah, I memang inspire lah bila tengok dia on stage. Wow. Because she is not young. Yeah. She is 60 plus. 60 plus. Ya. Still going strong. I mean, Ya. still nak mengajar, Ya. ilmu Menerangkan ilmu. Wow. And that is not, I mean, benda tu yang dia buat berulang. So bukan benda yang senang. And the fact that bukan perempuan sahaja yang masuk kelas dia, lelaki pun nak Yeah. menuntut dengan beliau, beliau, okay. So it tells so much about her lah. Kan? Yes, So Ibu Hanim, if you watch this. Okay, so enough about me. How about you? I nampak you punya story, dia pergi TikTok Award. Oh my god, alhamdulillah, pergi TikTok Awards lah, tu biasa je lah. Enjoying myself, just nak celebrate dengan kawan-kawan je lah, kawan-kawan nominees, kawan-kawan kawan-kawan TikTok kan. I think TikTok is something big right now. Yes, betul-betul. Dia sampai buat award sendiri kot. Kan, Have you heard of Instagram Awards or YouTube Awards? Tak ada. No. YouTube pun paling-paling pun bagi silver plate tu. TikTok memang is going big lah. So siapa-siapa yang berimpian nak jadi content creator, you can start at TikTok. Okay? Right. Lepas tu hari tu I baru before I pergi TikTok Award, I pergi ke boat trip, pergi ke Tioman, but I don't live on Tioman. I don't stay on Tioman. I nampak you punya story. I duduk dekat I duduk dekat atas boat lah. It's a private boat. So I am so honoured to be invited as a guest lah. And then kena You dive apa semua. diving, kan? Yes. I tak reti berenang, tapi I terpaksa reti berenang. Dia diving secara haram. Jangan. Bukan, they call it untuk yang non-diver, the experience they call it discovery. Discovery. So dia macam ada limit lah, berapa minit boleh dive and kedalaman berapa maksimum boleh pergi. Kalau tak silap 10 meters So kedalaman. untuk mereka yang tak ada diving license boleh buat discovery. Yes, betul. Yes, correct. Ya, but still you jumpa banyak jenis. Ada jumpa shark ke?
Shark tak ada. I saw stingray on the floor Stingray, of the okay. ni. I saw starfish of course. Tapi yang paling memorable starfish warna biru nila. Like royal blue. You always nampak orang pakai royal blue kan? Ini starfish royal blue. Sebab the common colour for starfish is orange kan? Orange, ya. Yang ini royal blue and dia besar. Lepas tu dia tak ada yang center punya tau. Oh, dia jenis tak yang- ada lubang. Tak ada. Dia terus. Dia macam ni. Oh, okay. Lepas tu dia panjang and gemuk. Dia punya arm tu. So I macam wow, you are so fascinating. And then dia macam ni ke? Tak. Dia just lepak je atas on the sea floor. So macam oh my god. Tapi yang I what nampak a tu new, bukan what a masa great discovery. ya, masa I nampak tu bukan masa I diving lah. Masa I snorkeling. Oh, Ya. you still, maksudnya still boleh nampak. Maksudnya sangat clear lah. Yes, sangat clear. You boleh nampak Yes, apa? yes. Betul. I mean tak adalah sangat clear but still boleh nampak itu. lah. I went Kat Tioman. snorkeling, Tioman and my partner, I mean my friend dia dive lah. Dia dive pergi turun lah. Anytime yang dia nampak macam menarik, dia pergi dive and turun pergi. Tengok record. I only can snorkel lah. Masa I pergi trip tu, I dive 2 times. Okay. And the rest is snorkel je lah. Sebab that's diorang nak nice. save energy untuk diorang nak betul-betul snorkel. Diorang nak save energy untuk diorang betul-betul diving and at one point diorang night dive lagi. So diorang macam malas nak bawa discovery budak ni kan. Malas habis energy kat you ni. So yeah, that's Well, I'm sure you had a great I had a time. great time. Yes. It's Berapa hari you dekat atas boat tu? Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Wow. Selasa. 6 hari. Yes, betul. Oh, I naik I datang sehari awal Khamis. Mesti mabuk kan? Ya, Sebab you makan- tidur dekat atas boat tu. Betul. Waktu tidur boat tu tak bergerak kan? I Tak mean like bergerak. dia stability tu lagi Yes, betul. kan? Ya, macam tu. So, makan ubat lah. So, I did not know kena makan ubat. Until I mabuk on the first day. Lepas tu dia orang tak muntah. Okay. Tak nak susah ke orang. Aku tak nak muntah. You telan balik muntah you. Bukan macam tu. Lawak lah doktor ni. After that saya tak nak susah kau telan balik muntah dia. Aduh, lepas tu dia orang lah, the crew tanya, dah makan ubat belum? I cakap tak. You kena makan ubat. Kena makan sebelum you pening. Oh, okay, I makan. Masa I tidur lah. Bila dah tidur, okay, aku dah kuat. So, okay, I nak pergi dive. Okay, nanti kita pergi sama-sama tau. InsyaAllah. Okay. Jom kita ambil lesen. Alright. Amin. Okay, so hari ni bawang apa kita nak kupas El? Hari ni panas ya topik yang kita nak kupas ni. Oh my god. Jen. Silakan introduce. El? Oh, ya betul lah. It starts with my name. Okay, hari ni kita nak cerita pasal LGBTQ and IA plus blah 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 blah. XYZ. Dah panjang sangat dah. It's out of control dah sebenarnya. So actually kita nak fokus on tea. Hari ni kita nak fokus on tea. And maybe we need to clarify dulu jugalah sebabnya kita kan muslimah kan. We are representing muslimah, tapi why we need to touch on this matter is because sebab dia memang dah ada dalam masyarakat kita and dia somehow affect Muslimah punya community sendiri. Community, yes, our betul. space, our private space. Yes, betul. So memang benda ni kita kena There's utarakan. transgender, the so-called woman. Yes, betul. Muslimah. Betul. Okay. So, doktor, apa LGBTQ ni apa? What does it stand for sebenarnya? Kita tanya doktor lah because she's a doctor kan. Okay. I rasa semua orang tahu L lesbian, G gay, B bisexual, T transgender. Transgender ni lah yang will be our main contact for today. Yep. And Q queer. Queer ni ialah yang dia tak heterosexual. Heterosexual means macam kita lah, kita yang the straight one. Attracted to opposite gender. Attracted opposite gender. I refuse to believe gender is a social construct. Faham. Yes, I mean, I believe that gender itu is what you in your DNA lah. Betul. It's either you XX, X come from X meaning you adalah
gender atau seks wanita. XY meaning you adalah gender atau seks lelaki. Macam mana dia terjadi bila sperm kita, bila terjadinya ni kan, terjadinya kita sperm dengan telur. So telur ni dia memang akan membawa kromosom X no matter what. Tapi nak menentukan you jadi lelaki atau perempuan adalah daripada sperm. Sperm yang akan bagi you X ataupun Y. Right. Okay. So itu yang scientifically-nya lah. Tetapi masyarakat barat lah and dah masuk pun dalam Malaysia sebenarnya, and it's very worrying sebenarnya. Diorang kata sex and gender ni two different things. You're born with kalau sex tu what you're born with lah, male or female, yang macam tu lah cakap lah, XX, XY kan. Kalau SS perempuan, XY lelaki. Tapi gender ni is a social construct di mana dia apa ni, how you behave, apa pemakaian you, and apa ni social norm lah, apa yang expected of you daripada masyarakat. So you tidak percaya benda tu? I refuse to believe sebab I rasa sebenarnya orang ramai dia ada misconception between personality and gender. Because personality, different people ada versatile of taste. Mungkin dia lelaki tapi dia minat pakai macam colour pink. That's nothing wrong with that. Betul. Dia suka bunga-bunga kan? Ya, dia suka bunga-bunga, benda yang lebih feminin. Lebih feminin. And ada juga perempuan yang dia lebih suka benda yang maskulin. So I rasa ada misconception between personality and gender. And there's nothing wrong with being that kind of people. Yes. And you don't have to terus jadi okay lah sebab I suka masculine ni, I kena tukar jadi man lah pula kan? Yes. So tak perlu sampai that extent. Betul tak? Because for me, if you are walaupun you lelaki tapi you suka benda feminin, doesn't mean you kena switch. Yes. And there's nothing in between. I cannot agree. Meaning there's memang clearly two gender only. Kalau ikut Islam pun, kalau kita tengok dekat website Mufti memang ada bahaskan benda ni. Even dalam Islam sendiri tak identify ada jantina ketiga, yet alone 4, 5, 6, 7 kan. So memang kalau dalam Islam pun memang lelaki dan perempuan saja. Special case kunsa. Kunsa tu pun itu bukan dikira sebagai gender ketiga. Dia just macam dia sama ada lelaki atau perempuan. Ada still kena decide sebenarnya. Kena decide, betul. Dia ada kaedah dia macam mana lah. If you want to know more, you can Google Mufti punya ni lah, Mufti punya website. Actually waktu I kerja di hospital, I pernah encounter satu case baby kunsa. Okay. Dia I still remember this vividly lah. Dia adalah Indian. So waktu tu memang keluar tu tengok dia sebenarnya ikutkan dia perempuan, tapi kunsa ni dia ada dia punya reproductive part tu ada dua-dua. Ada lelaki punya dengan perempuan. So in her case, dia punya clitoris tu dia agak besar, menyerupai seperti penis. Okay. So benda ni nanti dia kebiasaannya ni disebabkan penyakit hormon. Jadi benda ni nanti dia akan melalui rawatan lah untuk bertukar balik hormon dia, and kalau perlu surgery, perlu surgery. And kalau tak, dia je lah ke? And ada certain case kalau tak obvious lelaki atau perempuan, sebab tengok dia punya reproductive part tu tak tahu. So mungkin dia kena tengok sebenarnya nanti waktu ni dia dah datang bulan ke. Betul. Tengok keluar dekat, yelah dia kencing keluar kat lubang mana. Betul. So those are the thing yang ni lah doktor akan adalah dia punya treatment plan dia. Right. Menarik biasanya kalau macam kes kunsa kan, diorang kena tunggu the baby besar dulu lah kot. Dia sebab saya tak attend to this baby ni lah, so saya tak sure lah specific age ke untuk. Tapi kalau because you mention about dia tentukan kunsa tu kencing keluar dari mana, I just read in the Mufti punya website tadi pun betul, itulah cara dia orang tentukan, but dia tak iktiraf kunsa tu sebagai gender ketiga. So still kena ikut juga. And dalam Islam sendiri gender macam your definition tadilah, similar to that, ikut yang you lahir
Yeah, what you are born with lah. Yes. Itu kita kena acknowledge sebab kita orang Islam kan. Yeah. So kita kena ikut mufti. The DNA and the sex hormone. Kita ada hormon yang menentukan kita ni yalah contohnya ada hormon testosteron yang lebih tinggi dalam lelaki. Sebab tu bila lelaki reach puberty, dia ada facial hair, dia punya penis jadi lebih besar. Manakala perempuan dia punya hormon yang lebih dominan adalah hormon estrogen. Sebab tu bila kita perempuan reach puberty, breast kita akan jadi besar, kita akan datang bulan, kita boleh mengandung. Okay. Tapi doktor, I would like to mention jugalah ada penyakit rare yang di mana individu tu dia ada macam like terlebih X. Bukan, dia perempuan tapi dia ada macam Y. Ya, ada Turner syndrome. Yes. Itu adalah kita boleh katakan sebagai apa? Dia penyakit genetik lah sebenarnya. Genetik, tapi dia rare, like very yes, rare. Yes, itu very rare. Yes. Dan itu pun ada dia punya treatment lah, treatment susulan dia. Faham. Tapi yang merisaukan I sekarang ni lah, people bila kita debate benda ni kan, dia akan cakap, tapi memang ada orang yang macam tu lah Turner syndrome and something kan. But it's very rare. And are you having that syndrome yang dikatakan? Tapi more tu macam orang-orang sekarang ni macam lebih kepada terikut-ikut and got brainwashed. Ini apa yang I rasa lah, apa yang nampak. Have you pernah encounter tak? Transgender. Recently, and it's still vividly. I mean, it's still macam recently baru sangat tu. Okay, satu dia pleasant lah. Cumanya dia pleasant, cumanya I don't condone the act. Okay. Second, yang ini I memang betul-betul bash. I am so sorry kalau I ada menyinggung perasaan you, tapi kita cerita reality, facts, okay? And kita punya hidup memang kena berpandukan Al-Quran lah, kan? Al-Quran dan hadis. Kalau Allah kata haram, haramlah benda tu kan. Ya, I tahu I'm not sempurna, tapi ini one of the big sins kalau tak silap I. So we try not to ni lah. And especially kita orang yang biasa ni, please jangan support orang-orang macam ni. Contohnya macam yang content creator, if you know, you know lah. Banyak kita cakap je, tak apa ni transgender ni haram apa semua, tapi bila dia orang buat lawa, content itu kita semua lawak lah dia ni. Actually it started with this sebenarnya. Yes, orang sokong. Yes, sebenarnya have you heard of what is it called? Cross dresser. Cross dresser. Cross dresser. Yes, cross dresser ni dia sebenarnya dia lebih famous dalam lelaki lah. Lelaki yang berpakaian seperti wanita. Okay. Tapi sebenarnya dia tak nak jadi wanita pun. And dia memang dia tak tertarik kepada wanita, tapi dia suka nampak seperti wanita. Dan sebenarnya kalau cross dresser ni bila saya baca-baca, kita notice tak perasan tak kalau baby-baby macam budak-budak kecil, budak-budak lelaki, kadang-kadang dia suka main lipstick, kan, dia main makeup. Sebenarnya benda-benda ni yang boleh influence mereka untuk bila besar nanti, untuk mereka suka lebih cenderung untuk nak berpakaian seperti wanita. Okay. So, but is it a fact? Yes. Does it will really affect? Sebab I think lah as a mom, I rasa macam kalau dia nak main tu main je lah. Maybe they attracted to the colours. Somehow it can influence diorang punya ni. Because I believe macam yelah El mention tadi, because kita semua we born with kita punya kromosom, dah bagi tahu XX, XY, okay. But somehow bila kita besar, kita punya upbringing process, how we talk, how we macam mana orang ajar kita berpakaian, semua benda tu sebenarnya dia mempengaruhi pembawakan diri kita. Maybe the subconscious mind. Yes, subconscious mind. Lagi-lagi kalau daripada kecil. Sebab tu benda ni saya notice sebab saya punya anak buah, dia lelaki. Tapi every time, sebab bila kita perempuan, kita anak buah kan kita kan geram tengok baby lelaki. Kadang-kadang kita macam, best ni main pakai lipstick, pakai ni. So, bila sebut macam tu, so the parents macam sangat, dia very strict. Dia kata, jangan, no. So sebenarnya benda-benda tu sebenarnya somehow boleh influence orang. Secara macam you mention lah, subconsciously. Diorang rasa macam benda-benda macam ni kan. Diorang akan rasa lama bila besar diorang rasa
best lah pakai lipstick, such thing. Faham. Okay, back to the question yang you cakap I pernah encounter. Yeah. Okay, very recently. Okay, first I went to a pharmacy. Okay. Tak mahu sebut pharmacy mana. Pharmacy. The person, kita tak nak, I sebab I don't condone this act, so I tak nak address the person as she lah. Okay, I still akan cakap dia he. Kita cakap dia lah, dia senang. Universal. It Janganlah. dia dalam bahasa English apa? Dia kena he or she English I tak tahu lah. So okay, this person dia very kind to me. Dia melayan I sebab I time tu tengah tengok skincare lah. Okay. Dia tak layan I, dia jawab soalan I apa semua. And at the end of the day, dia bagi I banyak sampel tau. So dia sangat baik. So I mean like tapi baik-baik pun I bukannya cakap oh I support you apa tak ada, bukan. Bila orang layan kita baiklah pada dia kan. Macam tu lah. And the second one, hari tu I pergi an event, okay. Golongan-golongan ni transgender dia I think dia ada macam cucuk bagi nampak, you know, some parts, memang dia pakai perempuan pun. Diorang biasanya cucuk estrogen. And you know what, bila cucuk estrogen ni, perasan tak kalau golongan transgender, kita panggil dia macam maknya, perasan tak diorang punya kulit sangat cantik? Ya, betul. Sebab diorang cucuk estrogen. Faham. Buat kulit tegang. Betul. Lagi cantik dari perempuan. Lagi cantik lagi dari perempuan, sangat keperempuanan. Tapi bila dia cakap kita dah tahu dah. Actually sekali imbas pun kita dah tahu. Cumanya itulah. Itulah. Tapi actually I just want to say I don't mind. I mean although I don't support your act, tapi you nak berpakaian macam tu, itu hal you. Tapi once you dah, you know, and it's actually a party for kids. Okay. Okay, dia datang kids. Berpakaian macam kids. Yes, kids. Okay, kids adalah beberapa. Ada kids. Okay. Maksudnya the event is for kids sebenarnya. Dia meraihkan kids. Kalau all adults kat situ, I don't mind you nak buat apa pun terpulang. Tapi okay, the person got invited dekat depan tau untuk macam menari lah. You know. And I think you with my penceritaan ni you dah faham lah dia menari macam mana kan. And I sempat jerit, ada budak-budak lah. I cakap, please read the room lah. Faham tak? Again, I cakap kalau tak ada budak, you nak menari silakan. Menari macam tu. Kalau menari sikit-sikit, okay kita pun macam okay tak apalah. Tapi dia sangat, I rasa sangat macam kesian budak-budak. Please don't, macam you nak buat ni, please jangan libatkan budak-budak lah. Because you as an adult, you supposed to be role model lah to the kids. Role model satu. Satu lagi, ada common sense lah. Please ada common sense, okay? You nak jadi transgender ke apa ke, itu terpulang. Tapi jangan libatkan budak-budak. And tolong, I don't know lah, I tak tahu nak cakap macam mana. So I feel like macam sangat marah sebenarnya. Itu sebab I'm a mom. And I kesian tengok budak-budak ni terpaksa tengok. Although diorang punya mak bapak did not say anything or macam bawa keluar ke apa ke. Hati diorang mesti dah risau. I don't know lah. I don't know what's in the thought process of the budak-budak, you know, macam. Dan lah budak-budak ni diorang macam sponge tau. Diorang punya penyerapan ni sangat. Betul. So I'm afraid that is inilah. Betul. Somehow itulah yang boleh influence mereka. Yes, betul. So itulah my recent experience. How about you pula? Okay. Yang paling I remember vividly is waktu I di sekolah rendah. Okay, ada this one girl. Biasa Malaysia panggil pengkit kan? Pengkit. Waktu kat sekolah rendah tu, ada this one girl, tapi dia tak macam pengkit. Pengkit ni biasanya dia akan pakai bengkung nak bagi flat, chest flat kan. Tapi sekolah rendah memang flat lah. Okay. But dia pakai rambut panjang, ponytail. Tapi I sangat ingat sebab dia suka bully I. And dia bully I seorang je. I seorang je yang kena bully dalam kelas tu. Like dia memang buat I punya waktu kat dalam kelas tu memang miserable lah sebab dia bully I gila-gila.
kesiannya. And I seorang je yang kena bully. Aku macam tak tahu kenapa. Sebab you paling cantik kot. But somehow. Okay, then okay lah. And then kita orang contact balik waktu I university. Okay. Sebab ada group WhatsApp. Okay. Biasalah kan. And waktu tu, yang ni waktu dia contact balik tu, like dia macam gunakan ayat yang manis-manis. Oh. So nak try you lah I ni. don't need to comment. So this one I boleh verify lah. Macam orang yelah pengkit. Sebab sekarang ni kadang orang confuse apa tomboy, pengkit. Sebab tomboy pun ramai juga. Macam kita discuss tadi lah, personality versus gender. So actually tomboy tu lebih kepada personality perempuan yang agak maskulin. Tapi for me pengkit ni dia memang nak jadi lelaki and dia memang ada feeling the same gender. Kan? So I can verify lah through my personal experience. Faham. In fact, I dulu sekolah semua perempuan, I can say that I'm a tomboy sebenarnya. Yes, but it's actually a phase. And Western punya culture take that seriously sampai nak okay, kita kena tukar your gender. Itu yang I mean I really hope benda tu tak sampai ke Malaysia. Hopefully it will not. Tapi ini cerita betul lah dekat Western sekarang kan. I mean America lah kita cakap kan, sampai ada, kalau tak salah ada klinik yang untuk tukar gender ni. Hormone blocker dan whatever semua tu kan. You know better lah. You doctor kan. I pernah pergi satu conference di Thailand. Okay. Kat Thailand lagi lah. Oh, Thailand. Thailand lagi lah. You know the trans kat sana kan. Tapi I think diorang tak libatkan budak-budak tak? Semua dah. Oh sorry, yang tu tak budak-budak lah. But I mean the clinic and doctor yang support untuk apa? Ialah all the surgery, hormon ni memang dah meluas lah. But untuk budak-budak ni, for me this is very sick. Ya, betul. Very sick, betul. Benda lain boleh pula, okay kena tunggu dia 16 ke 18 ke kan. Benda lain lah. No child marriage lah apalah. Tapi benda ni, you condone. Macam, kau ni tak boleh fikir. Kau ni tak ada common sense Like, there are 4, as young as 4. and they give hormone to... Yes. I tak tahu siapa yang mental. I rasa doktor tu lah yang mental. Parents I pun rasa condone benda and ni. I rasa even the family, because family, umur tu patutnya dapat permission daripada parents kan. But I don't know lah what's I seriously macam mind blown and sedih at the same time. What have we come to this? Tapi yang I respect kalau macam gay boy bukan lady boy Thai kan, lady boy okay. Diorang still cakap diorang lelaki. Diorang tak cakap I perempuan tak ada. Diorang just love to behave, berpakaian and memang diorang ada tukar-tukar apa benda kan, buat surgery apa, tapi diorang still cakap diorang boy. Because they do it for entertainment, untuk itulah. job. Itu yang I respect. Itu yang I respect. And I baca kat Twitter lah, okay? I baca kat Twitter, kebanyakan diorang juga pergi ke tandas lelaki instead of perempuan. Oh, ni lagi satu isu tandas. Yes, isu tandas. Nanti kita kupas. By the way, El, Okay. ada soalan cepumas. Okay. So, ada berapa janda dalam dunia ni? 2 lah. Nasib baik dapat tadi macam dah berfikir apa. Dua gender only dekat dalam dunia ni. 2 gender only. Sebab I ada tengok dokumentari dekat US. Okay. Diorang tak boleh, diorang up to the extent diorang boleh cakap infinity. Infinity. Banyak gila. Infinity. Infinity Ya, infinity. You can meaning lelaki, perempuan, lepas tu apa lagi? and Gender fluid. Gender fluid. Hari ni nak jadi perempuan, esok nak jadi lelaki. Kan? I ada Google. Okay. Sajalah nak tengok kan, nak baca-baca about gender. Okay. So ada keluar list of gender. Ada setiap alfabet tu ada A, B, C, D. Ada satu alfabet ni C, celabai. Celabai? Apa tu? Celabai dah macam mencarut dah. And then T, tum-tum.
You baca bahasa apa dia? Ada encounter pula. Dia dekat kalau tum-tum tu dekat negara I don't remember tapi ada ingat satu ni hijrah dekat negara Hijrah. India. Oh, India. Faham. So, Right, hijrah tu dia refer to what? Dia refer to tak silap I lelaki yang nak jadi perempuan. Faham. Dia Bukan refer to hijrah. vice versa lah, bukan perempuan nak jadi lelaki. I think lelaki nak jadi perempuan. Faham, Kalau faham. tum-tum tu tak silap I dia sebenarnya kunsa. Tapi diorang bahasakan tum-tum. And diorang they are free to choose lah diorang nak jadi gender apa. There are so many gender. So many gender. According to dia bahagikan ikut negara. Right. What do you think? What I think, I think secara jujurnya lah, macam you cakap tadi, people misconception and confused. Kan? So sometimes you rasa, I would still say it's a phase. It's a phase yang orang lalui, and you don't have to tukar pun actually. You don't have to tukar. Yes, I agree. It's a phase. It can be a temporary phase. Cuma bila ada, yelah, community yang support yang kan. You kena tukar. Nak jadi perempuan ni. Apa perempuan, salah badan. Kan? So memang lagi bahaya tu. Itulah. So that's why lah kita pun bila kita encounter this community, kita tak nak lah macam slam diorang ke apa. But at the same time kita pun tak nak lah kita tak support. And As a Muslim kita tak support. Memang kita tak support. And maybe it's and maybe to the trans community, maybe they feel it's a bit unfair. Macam diorang selalu macam perjuangkan kenapa korang tak nak support, tak nak terima kita orang. But for me, the fact that you yourself tak accept the gender, the sex that you are born with, kenapa you expect kita untuk terima, kan? Padahal you at the first place yang you tak terima. That is a very strong statement, Doktor. So that is a very strong statement sebab I pernah reply to a tweet yang cakap macam tu sebab ini perempuan straight lah. I think they're straight, tapi dia support trans community. Dia cakap pasal isu tandas juga. Kita perempuan kena accept diorang, kena respect diorang ni. Diorang pun human and everything macam tu lah. To which I reply, kita perempuan, wanita kena respect diorang. Dah tu siapa nak respect wanita ni? The original wanita. The wanita to learn. Yes. Diorang tak respect kita, kita pula kena respect diorang. Memang taklah. Kalau I give respect pada orang yang earn it. I mean you nak orang respect you, you have to earn it lah. Bukannya you expect orang untuk terima you. And kalau you cakap you jadi transgender, you pilih untuk jadi transgender ni on your own choice, fine. Tapi you cannot expect orang untuk terima you. Sebab kita pun by choice kita tak nak terima you. Yes. Macam tu lah. You cannot force us to call you with your pronouns, Kalau you a male, then we're supposed to refer you as a male lah. You cannot force us to refer you as a female. Yes. And for me lah, kalau kita dalam konteks agama Islam ni kan, pada saya Allah tu dia sangat maha adil lah. Dia melahirkan kita sebagai perempuan lelaki untuk melengkapi each other. Yes. And pada saya bila adanya benda macam ni, pada saya ia adalah ujian yang sangat besar sebenarnya. Betul. Exactly, betul. Ujian yang sangat besar. And saya kalau saya percayalah kalau sebenarnya Allah nak bagi dia pahala yang sangat besar kalau dia berjaya melawan hawa nafsu tu. Betul. Melalui ujian. Dia lepas ujian ni. Melepasi ujian tu. So pada saya golongan ni somehow yes kita boleh support, tapi support tu ke arah agama lah, ke arah jalan yang benar. Betul. Kan? I would also like to mention that macam you cakap tadi, gender dia orang kata sampai infinity kan? Yes. Oh my god. Okay. Macam mana boleh ada infinity? Okay. You can be whatever you want. Yes. Very liberal. Exactly. Itulah sebenarnya. The fact that dia orang cakap you can be whatever you want to be. There's no limitation. No one can say otherwise. Kalau you nak jadi macam ni, you jadilah macam ni. Kalau nak jadi macam ni. Where does this end? Kalau you nak jadi pedophile, boleh.
Kalau dia cakap, okay, hari ni I nak jadi pedofile lah. I mean, dia tak adalah cakap I nak jadi pedofile. Tapi dia cakap, hari ni I nak sayang budak-budak perempuan 3 tahun. Sayang macam mana? I think dorang ambil, I mean, we can be whatever we want, whatever we want to achieve, whatever we want to become, whenever we put our mind into it. Yalah, memanglah kalau kita nak jadi lelaki, kita letak. Memang kita boleh jadi lelaki sebab bila kita kan. Tapi it doesn't mean yalah kita boleh jadi semua benda. Yeah. Ada benda yang tak betul tu. Okay, kalau you boleh jadi semua benda, you nak jadi apa? I nak jadi apa I pernah terfikir jadi kucing. Sebab kerja dia macam makan, tidur. So cool. I think I nak jadi unicorn kot. Sebab dia very mystical. Boleh terbang. Tapi it doesn't mean we can. Yes, doesn't mean we can. And doesn't mean it's right. Ya, betul. Doesn't mean it's right. And also, but itulah golongan-golongan ni macam there is no right or wrong. It's up to you. You yang tentukan right or wrong. Kalau you cakap right lah. You nak jadi kucing, you jadilah kucing. I have no power over you untuk you kata jadi kucing. I nak jadi unicorn, suka hati I lah. Dia macam tu. Dia to that extent. Janganlah bang esok jadi unicorn. Okay. Tapi kan kalau kita, I notice kebanyakan orang dia lebih bias untuk jadi perempuan. Pernah tak you dengar statement ni macam orang cakap kat you, bestnya jadi perempuan. Untunglah kau jadi perempuan. It's semua macam gender, sebab dia orang rasa perempuan ni dia ada woman privilege. Betul. So, memang betul. Betul. Okay. Cuma dalam Islam pun mengangkat martabat perempuan kan. And yelah, memang I remember lah some of them highlighted, contohnya lah macam bila jadi perempuan ni untunglah boleh cuti solat, puasa sebab datang bulan. Betul. Kan? And even chivalry. Yalah, benda tu is a woman privilege lah. Macam lelaki buka kat pintu, lelaki tolong angkatkan barang. So, rasa tak mungkin benda-benda ni adalah antara yang membuatkan lelaki lebih cenderung untuk menjadi perempuan. Sebab dia orang nak this woman privilege. Betul lah. Perempuan boleh pakai cantik-cantik, kan? Macam-macam fashion boleh. Yes, kan? Betul. It could be. Makeup, kan? Betul. Those thing yang. Tapi if you let me to touch sedikit lah, okay. Kecelaruan between, okay, you can be whatever you want to be. You nak jadi lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki. Benda tu dia sangat, kalau dalam Islam lah, dia sangat rosak lah sebenarnya. Sebab dalam Islam, lelaki dengan perempuan ni different roles. So apa jadi kalau lelaki decide untuk jadi perempuan and benda tu diterima dalam Islam? Na'udzubillah. So apa akan jadi to the institution tu sendirilah? Akan celarulah kan? Memang tak ada harmoni. Tak ada harmoni and memang celarulah macam the western, if you tengok sekarang ni sebenarnya kita diciptakan berpasangan. And Islam tu sendiri dah cantik dah cara susun dia sebenarnya. Kan, kenapa yalah lelaki tu lelaki, kenapa perempuan-perempuan. And ada juga yang berpendapatan bahawa jadi lelaki ni lebih susah. Tanggungjawab lelaki dia lebih Which is memang betul. Betul. Sebab lelaki kena provide for family. Betul. So dia fikir bila perempuan tak perlu provide for family, so perempuan just boleh kahwin dengan lelaki yang kaya. Mungkin kita boleh kupas sikit topik ni next episode. Okay, next episode. So what is a woman? What is a woman lah? What is a woman? Kalau orang sebab sekarang ni woman dah ada macam-macam macam-macam definition. Itulah. Kalau ikutkan orang kata woman is a woman lah. Alamak, senanglah cakap macam tu. An onion is an onion kan? Okay, back to the yang kita cakap awal-awal tadi. A woman is a adult female lah. Adult female is a XX. Yang boleh, yang ada all the biological punya karakteristik lah. Period, dia mengandung dan semua. Kan? Tapi golongan ni akan cakap ada juga perempuan yang tak ada uterus, tak boleh mengandung. Itu very rare case, okay? You cannot take that context dan validate that context untuk
you jadi perempuan. Itu je I nak cakap. Betul, I sokong, I setuju. Okay. I setuju. Ya. Yalah, and kita semua yalah, woman is yalah, kita pun datang daripada woman, daripada mak kita, Betul. kan? Original woman. Ya, original woman. and I ada tengok satu dokumentari What is a Woman. Oh, okay. I pun ada tengok. I rasa kelakar By sangat. Matt Walsh, okay? Matt Walsh dia memang dia American. There's I think American media as a media personality wawancara, and he's a writer also. I see. Okay. So dia memang menegakkan norma masyarakat yang sebetulnya lah, maksudnya lelaki kena jadi lelaki, perempuan, lepas tu ada keluarga, institution keluarga, there's no semua in between, and there's no, you tak boleh tukar suka Betul. hati. Betul. Switch macam tiba-tiba perempuan jadi lelaki. Yes, betul. So memang I follow Matt Walsh ni sebenarnya. And I suka tengok dia berdebat dengan community yang keliru sebenarnya. Actually, I tak dapat tengok the full documentary. Okay. So, I baca sebab dia sebenarnya dia ada letak dekat Twitter kan, tapi dia taken betul. down by Elon Musk suruh. Bukan taken down. Actually, Elon Musk support dia punya ni. Sorry. Okay, support. salah ni. Okay, masa I mula tengok dulu, dia free for 24 hours. Dia letak, sebab dokumentari tu kalau tak silap I 1 hour plus. Okay, so time tu tak boleh nak upload video panjang macam tu lah. Okay, so Elon Musk dia enable benda tu. Okay. Dia bagi upload panjang. So semua orang boleh tengok lah. So I got to tengok the full documentary lah. Alhamdulillah. Okay. So memang I agree with everything, tapi yang I sedihnya ialah how come doctors and orang people in science ni boleh Kan? so macam I don't know what we have become. So tapi I dah tengok satu klip ni lah. Dia tanya, I think to this one man, dia tanya, what is a woman? Okay. And he answer, simple je, marry one, you will know. apa? Marry one, you will know. Mary You will know what is a woman. Once you get married to one. betul. Tetapi golongan ni akan cakap kita boleh buat, bukan? From penis to vagina kita boleh buat, tak ada hal. Apa benda dia panggil? Apa benda Dia buat surgery. surgery. That surgery ada. Transgender punya surgery. Yes, dia boleh buat that from penis to vagina, Ya, apa dia semua. boleh. And to the extent yang diorang nak period. Diorang nak period. To that extent, I saw a poster on that. So macam So bad nak jadi perempuan. diorang nak jadi perempuan perempuan too bad. so bad. Yes, betul. Diorang sampai tahap tu, sampai diorang akan cakap lah, kita pun macam perempuan, kita bleed, kita dah ada uterus, kita dah ada vagina, breast, so ada apa lagi? vagina. Yes, so to the extent lah Okay, I ada, sebab tadi kita ada mention kan pasal toilet. So imagine lah ada transgender, trans man lah kan. Daripada man dia tukar jadi a woman. Itu bukan trans Maksudnya woman dia ke? trans woman lah. Trans woman. Yes, Trans woman. Dari man dia tukar jadi woman. Yes. Trans woman. So imagine you nampak di dekat toilet perempuan. Apa you rasa? Dalam toilet kan tempat yang private. private. Yes. That's the reason kenapa kita buat toilet perempuan, toilet lelaki. Kalau perkara itu berlaku, which is actually dah berlaku pun, there is sedang no dah tak ada function, macam you cakap tadi, dah tak ada function untuk separate lelaki dan perempuan. I berdoa one day kalau benda ni terjadi depan mata I am brave enough untuk say the right thing, untuk do the right thing. Dia tengah, cuba imagine dia tengah berpakaian seperti perempuan, dengan rambut panjang. Yes. So if you may, I nak share benda ni sebab pernah meletup satu tweet ni. She's a girl. Dia keluar dengan kawan nikabi dia. Alright. Dekat KLCC. Alright. Okay. So this girl dia free hair lah tapi dia orang masuk toilet. Okay. Ada golongan maknyah ni, golongan transgender.
Okay, so diorang tengah betul-betul make up apa semualah. Okay. So this brave girl, her kawan nikabi nak betulkan tudung tau. Maybe nak buka tudung ke tak pastilah kan. Tapi in a woman toilet, in a ladies toilet kan. So bila dia tengok yang transgender ni macam macam tak best lah kan. So what she did was dia tunggu golongan transgender ni untuk settle put on makeup, lepas tu diorang dah start selfie apa semua kan. Okay, that time diorang the brave girl approach golongan ni and cakap boleh tak nak minta keluar sekejap sebab my nikabi friend dia nak betulkan tudung. Tak apa, we'll make it quick. Dia cakap macam tu. Very polite, very dengan penuh beradab lah. Okay. To her surprise, this transgender cakap apa tau? Kau siapa nak suruh aku keluar? Dia cakap macam tu. Lepas tu, the girl, again, I salute her. She's brave enough to reply back. Okay, bukan untuk saya. Of course lah, you nampak I free hair kan. It's not for me, but it's for my friend. She's a nikabi. Dia memang nak menjaga aurat dia. So, I nak speak on behalf of her lah. The girl cakap. Lepas tu, tahu tak golongan ni buat apa? Seorang keluarkan phone, dia pergi record. Ni korang tengok ni, ini transphobic. Dia cakap macam tu. So, doktor, sangat menyedihkan. Yes, sangat menyedihkan dan sangat amarah. I baca cerita tu, I macam I tak tahu kalau I dekat berada di tempat tu, I tak tahu macam mana I akan react. But this girl memang I salute gila. Okay? And belum habis lagi. And she's very brave untuk reply back. Dia stern lah, kali ni stern tapi still tak biadab tau. Still very respectful and dia even refer them she. Tak ada macam there is no reason untuk dia orang to get angry, nak trigger. Mungkin trigger jugalah. Kau siapa suruh apa ni, aku tengah ni kan. Tapi tapi you kena terima the fact dia siap cakap sekejap je. Yes, betul. Lepas tu they have the audacity untuk cakap kalau nak betulkan tudung pergi surau. So itulah, that comes to the tweet yang another tweet, ini tweet dari orang lain pula cakap yang kita kena respect diorang. Tapi diorang tak respect kita. Ini adalah perempuan, wanita punya space. You dah violate. Is that the word? You dah violate, you dah masuk pun tempat kita and you expect kita untuk berdiam diri or yelah terima, tak apa. You kan perempuan. No, it happens jadi macam ni sebab diorang aku perempuan lah, aku trans woman is a woman lah, tak, which is the fact is not. Still untuk dalam Islam you memang tak dikira. I mean you masih lelaki. Dalam Islam you masih lelaki, esok you meninggal pun you masih akan dikebumikan sebagai lelaki. Sebagai lelaki. Diuruskan sebagai jenazah lelaki. Betul. You kena tahu benda tu and please tolong macam respect orang lain lah. You punya hal, itu you punya hal. Tapi orang lain macam kesian lah. Bukan nikabi je, even macam kita even kita. Kita pun macam segan. And, macam you lelaki kot, kita tak nak lah you nampak kita kan. Nampak aurat ke apa ke kan. So the fact that this is happening currently in Malaysia, Muslim country, yang memang kita tak iktiraf the LGBT ni. Tapi di golongan makin berani. Yes. Makin berani and okay lah. Tak apalah nanti kalau I cakap I akan apa? Cakap. This is a safe space untuk meluahkan apa je. Tak apalah. But I think I have delivered what I want to say lah. Okay. But again, I totally agree. Macam El bagi tahu tadi, at the end bila kita pun akan dikebumikan. Kalau you berpakaian, you buatlah tukar ada vagina apa, at the end of the day you akan dikebumikan sebagai jenazah lelaki juga. Sebab your chromosome is XY, not XX. Okay. And yes, for me, transgender ni kan, golongan transgender ni pun sebenarnya makin ramai dalam komuniti kita.
Even dekat tempat kerja, kadang-kadang kita lagi-lagi tempat kerja kan, kita memang kena berinteraksi dengan mereka setiap hari. So sebenarnya ada hukum kan kalau interaction dengan golongan transgender ni. Ya, betul-betul. Kalau ikut Dr. Kamilin Jamilin kalau tak silap Dr. Kamilin Jamilin, ya betul? Kamilin Jamilin. Ada 3 hukum dia, tapi yang I ingat kata doktor ni kalau lelaki kan, lelaki straight lah, okey. Dia tidak boleh berhawat dengan tidak boleh berdua-duaan dengan trans woman ni sebab it can menimbulkan fitnah sebab orang tak tahu yang ni perempuan ke lelaki kan. Although the fact that dia lelaki, sorry, dia tak boleh berduaan dengan trans woman. Sebab dia lelaki. Sebab dia asal dia lelaki. Kalau dia El sebut kalau dia lelaki straight, dia tak boleh berhalwat dengan dia tak boleh berduaan dengan trans man lah. Sebab sebenarnya dia adalah perempuan. Bukan. Trans woman. Dia lelaki, asal lelaki, tetapi orang luar dia tak tahu ini lelaki ke perempuan. So dia boleh menimbulkan fitnah. Dia trans woman, meaning dia berpakaian seperti perempuan lah. Memang kita memang tak boleh berdua-duaan dengan perempuan. Tetapi although dia originally lelaki. Originally lelaki. Kalau ikutkan sebab dia yes. Sebab dia aku lelaki, dia lelaki. Tapi dia boleh menimbulkan fitnah. Yes, sorry. Yes, I got confused. Okay. Yes, sebab dia boleh menimbulkan fitnah walaupun hakikatnya dia lelaki, tapi sebab dia berpakaian seperti perempuan, yes, boleh menimbulkan fitnah. Yes. So benda tu tak boleh lah. So dia tak boleh berdua-duaan dengan this trans woman. Betul. So dia kena pergi tempat lain lah. Yang 2 lagi I tak ingat, sorry. Tak apa. Okay. And baru-baru juga kita ada news dalam pertandingan sukan. Sukan berenang. Sukan berenang acara wanita. Dia punya pemenang dia adalah trans woman. Yes, trans woman. And bila saya tengok interview tu, memang dia physically memang dia lelaki lah. Dia punya shoulder very broad. So that's the reason juga kenapa kita buat sukan perempuan, sukan lelaki. Sebab sukan ni obviously dia akan affected by kita punya fizikal. Fizikal lelaki tu lebih kuat daripada perempuan. Betul. So pada saya, kadang-kadang transgender ni saya rasalah mereka ni bila mereka tak boleh jadi the best dalam mereka punya dia original category. Disebabkan mereka rasa mereka tak boleh menang sebagai lelaki, so diorang nak jadi perempuan. Tapi terus jadi dia jadi macam unfair advantage lah, gunakan that advantage untuk betul. So it's very saddening lah. Perempuan yang in the athlete perempuan selama ni dia Johan maybe dapat nombor 2 ke, Johan nombor 2, tiba-tiba datang yang transgender ni terus dia je yang tapau. Sebab dia ni ikutkan mula-mula sebelum ni dia bertanding dekat kategori lelaki, dia nombor 4. Memang nombor yang sangat bawah. Yes. Tapi bila dia bertanding kategori perempuan, dia terus nombor 1. Yes. So, apa efek dia pada women yang betul-betul berlatih bertahun-tahun, dedicate their life for the sports kan. So macam sangat kesian lah. So unfair. Kan, dia dah sampai dia dah sampai invade our space. And take over kita punya what we were given to. So dia sangat unfair lah. Ya. Itu yang kita nak itu kita nak memperjuangkan space yang selamat untuk perempuan. Tengah panas ni. Sekejap. Saya nak bagi teka-teki. Teka-teki lagi? Okey. Okey, ada teka-teki lah untuk El kan. Okey. Dalam banyak-banyak mi apa yang berat? Mi apa yang berat? Tak tahu lah. Apa? Tak tahu Tak tahu. Mi wantan. Sebab berat dia 1 tan. Okey, satu lagi teka-teki.
Dalam banyak-banyak nasi goreng, nasi goreng apa yang boleh bergerak? Nasi goreng apa yang bergerak Nasi goreng bergerak nasi goreng USA, nasi goreng Cina, nasi goreng nasi goreng sotong. Tak tahulah nasi goreng apa. Betul tak tahu? Nasi goreng Pattaya. Pattaya. Apa tu? Sebab dia ada 4 tayar. 4 tayar? Oh, 4 tayar. Aduh. So doktor, with all these issues yang kita bahaskan tadi kan, so kalau kita encounter atau kita punya klik sendiri ialah transgender, apa yang kita kena buat sebenarnya? For me, yelah ada bila kita bekerja, berjumpa tiap hari, pada saya lah kita buat macam biasa. Sebab yelah kita bekerja kan, kita jaga batas kita, macam kita jaga batas dengan orang yang bukan muhrim. Bukan muhrim. Yes. And boleh teruskan kerja macam biasalah. Sebab kita pun bukannya buat benda yang salah, kita bekerja kan untuk mencari rezeki. And pada waktu yang sama, pada saya lah, saya personally, yelah whatever orang tu, walaupun dia nak diterima sebagai perempuan tapi hakikatnya dia adalah lelaki, dia benda tu dia tak boleh paksa kita, itu dia punya ni lah. Tapi saya still akan terima dia yang sepatutnya lah, dia adalah lelaki. Jadi layanan ke apa tu macam kita dengan lelaki lah, panggilan pun dengan lelaki. Sebab dia dengan perempuan ni kadang kita kan ekstra sikit, tepuk-tepuk. Tapi benda ni sebenarnya kalau kita tengok dalam komuniti makin lenient, dia makin longgar, kan. Dan kita tak sedar. Kita kena this is macam advice untuk diri sendiri juga Ya, lah kan. betul. Untuk jaga batas lah. Jaga batas. Betul. Walaupun mereka macam perempuan tapi sebenarnya tak, and memang kita kena jaga batas lah. And also I think it's important untuk kita menunjukkan empathy lah untuk dia, sebab dia orang sedang menjalani ujian yang sangat besar. Betul. Dan betul. I also remind myself that supaya tak ekstrim ke apa kan. Betul. Kita tak nak ekstrim pun, tapi kita tak nak condemn. Sebenarnya kita yelah but also kita tak nak support. Kita tak nak support. Lawa lah you pakai baju ni. You pakai tudung ni lawa lah. Ya, betul. Benda tu tak mahu. Sangat setuju. Cakap yelah kita kena ada that empathy. Yes. And yes, mereka sedang Sebagai melalui ujian human yang sangat besar sebenarnya. Ya. Sebagai empathy tu sebagai seorang manusia. Dia orang pun hamba Allah dan manusia. Betul. Ada perasaan apa semua kan. So macam itulah. Ialah yang buruk datangnya daripada diri sendiri dan baik datang daripada Allah. Dan saya percaya ialah kalau mereka berjaya melawan hawa nafsu ni, sebenarnya pahala untuk mereka ni sebenarnya sangatlah besar. Ganjaran dia sangat besar daripada orang yang biasa macam kita ni kan. Sangat besar ujian mereka ni. Betul kan. So apatah lagi kalau kita boleh ialah empathy, membantu mereka kan. Mungkin bila kita berbuat baik dengan diorang kan, maybe diorang ada terdetik ke macam nak kembali ke jalan yang benar ke kan. Maybe we can help them to betul lah. Betul. Sebab yelah bila api ni kita tak boleh api dengan api, kita kena api dengan air kan. Betul. Kalau kita lagi condemn diorang apa semua kan, lagi jauh lah mereka daripada Islam. Betul. So kita sebagai Muslim ni, Muslimah, kita sebagai Muslimah, I think kita kena tunjukkan contoh yang baik, perwatakan yang baik. Betul. Macam itulah. Sebab pada saya ialah at the end of the day benda ni berbalik untuk diri sendiri juga sebenarnya. Kan. Ialah penghijrahan. Yalah, kita semua sebenarnya tengah melalui penghijrahan. Betul. Kan. So semoga kita dapat memartabatkan kedudukan wanita muslimah ni, dan insya-Allah ni dapat menjadi dapat inspire mereka ni juga untuk berubah menjadi lebih baik. Baik. Samalah dengan diri kita sendiri. Okey Dr. Wina, panas betul kita punya topik hari ni. Panas. Sangat panas. Jadi kalau kita bahaskan, teruskan bahas ni sampai ke esok memang tak habis. Infinity. Macam Infinity Janda, Infinity.
So on that note, I think we should end our podcast for today. Yes, okay. So insyaAllah kita akan bertemu lagi di episod akan datang. Dan so kalau korang ada nak kita orang kupas apa lagi bawang kan, korang boleh komen kat bawah. Ataupun ada apa-apa soalan ke yang nak ataupun saya jawab, boleh komen aja dekat bawah. Okay. So Assalamualaikum. Bye. Bye.